95 orang pendatang asing tanpa izin telah ditahan. Hasil pemeriksaan telah menahan 43 parti iaitu pendatang asing tanpa izin, termasuk 17 wanita, membabitkan 33 warga Indonesia dan 10 Bangladesh berusia lingkungan 25 hingga Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syarizal. Semoga doktor berada dalam keadaan sihat dan sihat. Ini merupakan tugasan JTP 501 etika perniagaan bagi kumpulan kami, dan isu kajian yang kami bangkitkan adalah dilema etika di Jabatan Immigration Negeri Melaka. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Jom kita tengok berkenaan dengan definisi etika. Apa yang dikatakan dengan etika? Etika yang dikatakan oleh White pada tahun 1993 membawa maksud kepada etika adalah sebagai satu cabang falsafah yang berkaitan dengan kebaikan moral dan menilai tindakan manusia itu sendiri. Ia juga membezakan dari segi undang-undang keagamaan dan budaya. Maksud lain pula, etika juga adalah didefinisikan sebagai satu prinsip-prinsip moral dan sains moral, iaitu yang dipertanggungjawabkan untuk menentukan tindakan seseorang itu sama ada baik ataupun buruk. Jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan etika profesional pula. Etika profesional ialah satu garis panduan dengan tujuan meningkatkan tahap disiplin dan produktiviti seseorang kaki tangan dalam sesebuah organisasi. Jom kita tengok isu kajian yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Minhad. Nombor matrik 11744420. Hari ini saya akan membincangkan isu kajian berkaitan majikan membenarkan pendatang asing tanpa izin iaitu parti tinggal di premis. Majikan menggunakan parti tinggal di premis termaktub di bawah Seksyen 55E Akta Immigration 1959-63. Antara punca utama isu kajian ini adalah kerana majikan di Malaysia sering mengambil kesempatan terhadap parti-parti ini tanpa mendaftarkan dan mengajikan mereka di saluran yang sah. Seterusnya, kesalahan-kesalahan utama parti. Yang pertama, tidak mempunyai pasport yang sah. Kedua, tidak mempunyai pas yang sah. Dan yang ketiga, mereka ini sering tinggal di Malaysia terlalu lama, iaitu tinggal lebih masa. Jika kita lihat statistik tangkapan majikan, di sini, Seksyen 55E adalah lebih tinggi berbanding seksyen-seksyen yang lain. Oleh itu, pihak kerajaan atau Jabatan Immigration sendiri telah menjaga dengan lebih drastik dengan isu-isu ini. Selalu sekian. Assalamualaikum. Saya akan meneruskan penerangan untuk dilema etika, iaitu majikan melindungi pendatang asing tanpa izin, iaitu parti, di mana mereka melindungi parti yang tinggal lebih masa, tiada pasport, tiada permit yang sah, palsu, langgar syarat dan sebagainya. Mereka sanggup merahsiakan dan menolong parti ini. Seterusnya, cara untuk majikan melindungi pendatang asing tanpa izin seperti mereka memberi tempat perlindungan yang selamat. Mereka menyediakan rumah atau bilik untuk parti ini. Mereka juga memberi pengangkutan seperti kereta atau motosikal untuk memudahkan pergerakan mereka untuk ke tempat kerja. Dan seterusnya, mereka memberi maklumat cara untuk mendapatkan dokumen palsu daripada ejen-ejen yang tidak berdaftar. Mereka juga memberi amaran dan maklumat sekiranya berlaku penguasaan di kawasan tempat mereka parti berlindung. Seterusnya iaitu tangkapan parti mengikut kesalahan, di mana tahun 2017 hingga 2022. Okey, Akta Immigration yang melindungi parti
tahun 1959 Sukuk 63 Seksyen 56 1D menerangkan di mana majikan akan didenda tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak melebihi daripada RM50,000 jika melindungi parti. Okey, seterusnya jika majikan melindungi melebihi 5 orang akan dipenjara sekurang-kurangnya 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun dan juga akan dikenakan sebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Atirah binti Adnan. Saya akan membentangkan isu kajian iaitu mengenai majikan menggaji pekerja asing tanpa izin iaitu dikenali parti. Jabatan Imigresen Negeri Melaka menghadapi isu majikan yang menggaji pekerja asing tanpa izin. Pekerja asing tanpa izin ini terdiri daripada negara Indonesia, Myanmar, Bangladesh dan juga Nepal. Ini bagi memenuhi pekerjaan 3D iaitu dirty, dangerous, difficult atau dikenali sebagai pekerjaan yang kotor, bahaya dan sukar. Sektor-sektor yang kritikal terlibat dalam majikan yang menggaji pekerja asing tanpa izin ini adalah sektor pembinaan, perkilangan, peladangan dan pembuatan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan majikan menggaji pekerja asing tanpa izin ini. Antaranya adalah disebabkan kadar upah atau gaji yang rendah, pekerja tempatan tidak berminat untuk bekerja dalam sektor 3D iaitu sektor yang agak mencabar. Selain itu, bebanan kos yang tinggi bagi menggaji pekerja asing yang mempunyai permit dan juga majikan mahu mengaut keuntungan yang berlipat ganda. Ini adalah laporan daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Okey, ini laporan bagi aktiviti penguatkuasaan sektor operasi bagi tangkapan majikan. Adalah menjadi satu kesalahan bagi majikan yang menggaji pekerja asing tanpa izin ini di bawah Akta Immigration 1959, Palang 60B, Seksyen 55B. Bagi tangkapan majikan pada 2017 terdapat 204 tangkapan, 2018 174 tangkapan, 2019 152, 2020 63 tangkapan, 2021 40 tangkapan dan diikuti pada 2022 berlaku peningkatan iaitu sebanyak 47 tangkapan. Seterusnya, ini adalah laporan operasi bagi tangkapan majikan bagi Jabatan Imigresen Negeri Melaka. Jabatan Imigresen Negeri Melaka melakukan sebanyak 69 operasi bagi menangani masalah ini iaitu majikan yang menggaji pekerja asing tanpa izin ini. Ini di Negeri Melaka terdapat 69 operasi yang telah dilakukan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Umayyah binti Omar, matric number JG1164320. Saya akan membentangkan berkaitan dengan cadangan penyelesaian bagi isu ini. Yang pertama ialah program rekalibrasi tenaga kerja, iaitu merupakan program bagi menyelaraskan pekerja asing tanpa izin di Malaysia untuk bekerja secara sah dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program ini juga melayakkan majikan dari sektor perkilangan, pertanian, peladangan, pembinaan dan program ini juga diperluas bagi sektor perkhidmatan seperti restoran, kargo, pemborong dan juga pembersihan dan pencucian. Program ini juga memberi peluang kepada pendatang asing tanpa izin untuk bekerja untuk pulang ke negara asal mereka secara sukarela. Khususnya mereka yang melakukan kesalahan seperti tinggal di sini melebihi tempoh masa yang telah ditetapkan. Cadangan penyelesaian yang kedua iaitu penguatkuasaan parti secara bersepadu.
Jabatan ini perlu bekerjasama dengan jabatan lain seperti PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim, pihak berkuasa tempatan bagi melakukan penguatkuasaan parti secara bersepadu di sekitar negeri Melaka. Pemantauan ini juga dilakukan di jalan laut dan juga program ini bagi menggiatkan operasi mengesan, menahan dan menghantar pulang pekerja asing tanpa izin. Kesimpulan bagi keseluruhan etika ini ialah kelemahan bagi sesebuah pengurusan dalam organisasi adalah disebabkan oleh sikap dan etika kerja yang lemah. Sebagai contoh, dilema tidak beretika dalam Jabatan Immigration Negeri Melaka ialah isu membantras pekerja atau pendatang asing tanpa izin di negeri Melaka. Semua pekerja dalam organisasi ini memainkan peranan penting bagi mengatasi isu dilema etika supaya objektif dan matlamat organisasi dapat dicapai. Dan pemimpin juga perlu mengambil cakna terhadap isu-isu tingkah laku tidak beretika yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.